Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak pelajar tahun 3? Ustaz doakan kamu semua berada di dalam keadaan sihat sejahtera dan bersemangat untuk kita belajar pada hari ini. Okey anak-anak pelajar, pada hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam mata pelajaran ibadah. Jadi sebelum itu, jom bersama-sama kita membaca dulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Okey, anak-anak pelajar, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran kita di dalam tajuk mandi wajib. Kita akan tengok perbahasan yang baru. Okay, jadi pada minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan perkara-perkara sunat mandi wajib. Jadi pada hari ini kita akan tengok tajuk apa. Okey, jadi sebelum itu Ustaz nak kita ulang kaji semula. Apakah itu mandi wajib? Ingat balik. Okey, mandi wajib ini apa? Mandi wajib adalah kita menyiram air mutlak ke seluruh badan dengan niat tertentu. Sebab apa kita perlu mandi wajib ini? Mandi wajib perlu dilakukan untuk membersihkan diri daripada hadas besar ataupun mati selain daripada mati syahid. Jadi apabila kamu berhadas besar, cara untuk menyucikan diri kamu adalah dengan mandi wajib. Atau juga mandi wajib ini kita kenali sebagai mandi junub. Jadi ada beberapa perkara yang menyebabkan kita wajib mandi wajib. Iaitu ada berapa? Ada 6 perkara. Ustaz tak nak ulang dah. Ustaz hanya bagi gambaran umum sahaja. Okey, jadi hukum mandi wajib ini, tengok kepada nama mandi wajib, maka hukum dia adalah wajib. Okey, jadi pelajar, hari ini kita nak tengok kepada pembelajaran ataupun perbahasan yang baru, iaitu berkenaan dengan apa? Okey, kita akan tengok pada hari ini pelajaran yang ke-6, cara-cara mandi wajib. Okay, jadi sebelum itu, saya nak kamu keluarkan buku teks ibadah tahun 3, buku yang ini. Kamu boleh buka di muka surat 39. Okay, buka dulu muka surat 39. Okey pelajar, pelajaran yang ke-6, cara-cara mandi wajib. Okey, dalam pembelajaran saya sebelumnya pada hari ini, cara-cara mandi wajib ini Ustaz hanya bagi gambaran ataupun Ustaz hanya bagi pencerahan berkenaan dengan cara-cara mandi wajib dari segi teori. Dari segi praktikal ataupun dari segi latihan, kamu nak lebih faham, lebih jelas, kamu kena praktik sendiri di rumah. Okey, boleh. Tapi kena ikut cara-cara yang Ustaz terangkan dekat sini. Okay, jom kita tengok bagaimanakah cara-cara mandi wajib sebagaimana yang disarankan oleh agama Islam. Okay, kamu juga boleh tengok dalam buku muka surat 39 tu. Okey, cara mandi wajib. Yang pertama adalah dengan kita membasuh, ini salah hijau. Membasuh tangan sambil membaca Bismillahirrahmanirrahim di dalam hati. Mula-mula kita nak mandi wajib, basuh tangan dulu, cuci tangan dulu. Sebab apa? Takut tangan-tangan kita ini kotor. Sambil basuh, sambil baca dalam hati, kita sebut Bismillahirrahmanirrahim. Okey, itu yang pertama. Dah siap kamu basuh tangan. Okey, yang kedua kita gunakan ataupun menggunakan tangan kiri untuk membasuh kemaluan bahagian hadapan, yakni kubul, dan kemaluan bahagian belakang, yakni dubur. Okey, jadi ambil tangan kiri kamu, cuci dulu bahagian kemaluan depan dan belakang. Takut ada najis yang melekat kat situ. Okey, bila dah selesai cuci, tapi kena ingat kena guna tangan kanan ke tangan kiri. Ambil tangan kiri, guna tangan kiri. Okey. Nombor 3, membersihkan kekotoran yang terdapat pada tubuh badan. Selepas kamu cuci di kemaluan depan dan belakang, kamu tengok lagi dekat badan kamu ataupun kamu cuci dekat seluruh anggota badan kamu, kalau ada kekotoran, bersihkan terlebih dahulu. Contoh macam kalau dekat kaki kamu terpijak najis ke, terpijak apa, ataupun kotor ke, kamu bawa main lumpur dan sebagainya, cuci dulu kaki. Okey.
Dan yang keempat, okey, bila dah pastikan semua ataupun badan kamu dah bersih daripada kekotoran, nombor 4 ini barulah mulakan mengambil wuduk dengan sempurna. Mengambil wuduk dengan sempurna. Okey, ambil wuduk. Wuduk ni sama macam kamu ambil wuduk sebelum kamu solat. Cara dia sama sahaja. Maksud wuduk dengan sempurna ini, kamu kena sempurnakan kesemua rukun wuduk, iaitu 6 perkara. Yang pertama apa? Niat, basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki dan juga tertib. Itu maksud mengambil wuduk dengan sempurna. Okey, itu yang keempat. Dan yang kelima, lepas dah ambil wuduk, ini baru kita nak mulakan mandi wajib. Okey, jadi sebelum mulakan mandi wajib, membaca lafaz niat mandi wajib terlebih dahulu. Lafaz niat dia macam mana? Macam yang Ustaz surah hafaz sebelum ini. Lafaz dia berbunyi macam ini. Nawaitu raf'al hadathil akbari fardan alayya lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar, fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Okey, itu membaca lafaz niat. Ingat, membaca lafaz niat ini dekat mana? Baca juga di dalam hati sebab kamu berada di dalam bilik air ataupun dalam tandas. Okey, lepas dah baca lafaz niat, teruskan dengan memulakan mandian di bahagian kepala. Basuh dulu kepala kamu. Sebaik sahaja air mengenai kepala, hendaklah membaca niat di dalam hati. Tadi kita baca, nombor 5 tadi kita baca lafaz niat. Okey, yang sebetulnya niat adalah di dalam hati ketika mula-mula air sampai ke kepala. Kamu jirus dulu kepala kamu. Bila air dah mengena kepala, kamu terus niat di dalam hati. Sahaja aku mengangkat hadas besar, fardu ke atasku kerana Allah Ta'ala. Okay, itu cara kita berniat. Okey, boleh faham, boleh jelas. Okey. Lepas kamu dah mulakan basuhan di bahagian kepala, kamu apa ni? Semasa meratakan air di bahagian kepala, gunakan jari untuk menyelak rambut. Guna jari-jari kamu untuk kamu selati rambut-rambut kamu supaya air yang kamu siram di bahagian kepala tadi sampai ke kulit kepala. Sebab apa kena sampai ke kulit kepala? Sebab ia merupakan rukun mandi wajib. Ingat balik, kena pastikan air sampai ke seluruh tubuh badan termasuk di celah-celah bahagian badan dan juga di kulit-kulit rambut. Okey, difaham? Okey. Okey, yang ke-8. Sunat menjirus bahagian kepala sebanyak 3 kali. Macam tadi kita mulakan basuhan dengan kita siram kepala kan. Okey, sunat kita jirus di bahagian kepala tadi, kita jirus sebanyak berapa kali? Sunat kita jirus sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Okey. Yang ke-9, jirus di bahagian atas sebelah kanan, yakni bahu kanan dengan air sebanyak 3 kali. Lepas kamu jirus kepala 3 kali, lepas tu kamu ambil lagi air dalam cebok ataupun ambil air, kamu siram dulu ataupun jirus dulu di bahagian kanan kamu. Seluruh anggota belah kanan. Sebanyak berapa kali? Sunat juga kita jirus sebanyak 3 kali. Yang ke-10. Semasa menjirus di bahagian belah kanan tadi, gosok-gosokkan badan. Kena gosok juga badan agar air rata ke seluruh badan. Gosok dengan tangan. Gosok badan dengan tangan supaya air yang kita jirus tadi sampai ke tubuh badan, ke kulit kamu tanpa ada tempat-tempat yang air tak boleh kena. Kena ingat macam Ustaz cakap tadi, rukun dia kena ratakan air ke seluruh anggota badan. Okey, bila dah selesai di bahagian kanan, beralih pula kita mulakan jirus di bahagian atas sebelah kiri, iaitu bermula di bahu kiri yang belah kiri. Tadi kita mulakan dengan belah kanan. Kita mulakan, lepas tu kita sambung di jirus di sebelah kiri. Ulangi juga sebanyak 3 kali. Sunat kita mulakan ataupun kita jirus sebanyak 3 kali. Lepas tu buat juga perkara sama macam kamu buat di sebelah anggota kanan tadi. Okey. Teruskan jirus ke seluruh anggota badan. Macam tadi. Bila dah jirus di bahagian kiri, pastikan air sampai ke
kulit kamu kerana itu adalah rukun mandi wajib. Air kena sampai ke seluruh anggota badan. Okey, yang ke-13. Kena ingat, semasa mandi, pastikan air rata ke seluruh tubuh badan. Macam Ustaz cakap tadi. Gosok-gosokkan bahagian yang terlipat seperti di celah-celah kangkang, ketiak dan belakang telinga. Sambil kamu mandi tadi, jirus seluruh anggota badan, ambil tangan, kamu cuci ataupun masukkan kat celah-celah ketiak, celah-celah kangkang dan belakang telinga ini, sebab ini kawasan di mana air payah nak lalui ataupun air payah nak kena lah, bahagian yang payah nak kena. Dan juga selitkan bahagian berambut dan berbulu. Macam dekat kepala, kat janggut ke dan sebagainya, tempat yang ada bulu, kamu selati. Selatikan jari jemari kamu pada rambut contoh, supaya air yang kamu siram tadi ataupun air yang kamu jirus tadi sampai ke kulit kepala dan sebagainya. Okey, boleh faham? Ingat, semasa mandi kena ingat, pastikan air itu sampai ataupun kena kepada semua anggota badan kamu tanpa ada satu pun yang terkecuali. Okey, yang ke-14. Okey, bila kamu dah lakukan semua perkara ini, akhiri mandi wajib dengan membasuh kedua-dua belah kaki dan menggosok di celah-celah jari kaki. Maksudnya bila dah siap, dah pasti dah air dah sampai ke seluruh anggota badan, kekotoran pun dah hilang, najis pun dah hilang. Okey, kamu akhirkan mandi kamu dengan kamu siram ataupun jirus ataupun basuh kedua belah kaki kamu. Celah-celah jari kaki pun kamu selati dengan jari-jari kamu supaya celah-celah jari ini sampai air di tempat itu. Okay. Bila dah selesai mandi, perkara yang ke-15 adalah sunat, iaitu kita membaca doa di dalam hati. Bila dah siap mandi, dah yakin dah kita dah sempurna dah mandi wajib, baca doa selepas mandi wajib di dalam hati juga. Sebab kamu berada di tempat yang kotor. Okay, doa dia macam mana? Doa dia sama sahaja seperti doa selepas berwuduk. Sama je doa macam kamu lepas ambil wuduk. Doa dia macam mana? Macam mana doa selepas ambil wuduk? Okay, doa dia berbunyi macam ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Okey, itu adalah doa selepas ambil wuduk, juga sama doa dengan selepas kamu mandi wajib. Kena baca juga di dalam hati. Okey, jelas? Okey, jadi kesemua ini tadi adalah cara-cara mandi wajib sebagaimana digariskan oleh agama Islam. Dengan syarat, sepanjang kamu mandi wajib, kamu kena ingat rukun-rukun mandi wajib yang 3 itu kamu telah sempurnakan. Iaitu yang pertama tadi apa? Rukun yang pertama adalah niat. Niat tadi kita dah baca waktu awal-awal mandi kan. Yang kedua, kena hilangkan kekotoran ataupun hilangkan najis. Juga kita dah lakukan di dalam mandi wajib tadi. Dan yang ketiga, kena pastikan air sampai ke seluruh anggota badan. Sebab itulah Ustaz cakap, bila tengah kita mandi, kita guna tangan kita untuk ratakan air di bahagian badan. Terutamanya di kawasan lipatan-lipatan badan dan juga di kawasan-kawasan yang berbulu. Kena pastikan air sampai ke seluruh anggota badan. Bila ketiga-tiga rukun ini dah terlaksana, maka mandi wajib kamu tadi itu telah sempurna, telah sah. Maka kalau kamu nak lakukan ibadah selepas kamu mandi wajib, ibadah kamu sah, ibadah kamu sempurna, ibadah kamu diterima. Okey, boleh jelas, boleh faham? Jadi itu adalah cara-cara mandi wajib. Okey, jadi cukup itu sahaja untuk pembelajaran pada hari ini berkenaan dengan cara mandi wajib. Pada minggu hadapan kita akan tengok ataupun belajar pada tajuk-tajuk yang baru. Okey. Ustaz harap kamu boleh faham dah dan kamu boleh cuba untuk praktikkan ataupun buat latihan berkenaan dengan cara mandi wajib ini. Kamu boleh juga amalkan ataupun cuba ketika kamu mandi biasa-biasanya. Sebab apa? Sebab dia tak ada beza pun dengan kamu mandi hari-hari tu. Yang membezakan dia apa? Membezakan dia adalah niat tadi.
maka kamu tak payahlah baca niat kalau kamu nak latihan. Nak latihan, kamu cuma lakukan cara-cara mandi wajib. Supaya apa? Supaya kamu kena ingat, supaya kamu ingat dan supaya kamu tak terlupa ketika kamu nanti berhadas besar, kamu senang ataupun kamu dah tahu dah cara untuk mandi wajib. Okey, boleh faham? Okay, boleh jelas? Okey, cukup sekadar itu sahaja. InsyaAllah kita berjumpa lagi pada pembelajaran minggu hadapan. Sekian daripada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.